Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari. Mulaannya waktu tu saya memang tak ada calon. Jadi saya terus terang dengan isteri saya tak ada calon perempuan lah. Maksudnya saya tak ada skandal ke dan sebagainya. So saya just maklumkan dekat dia, saya nak poligami, tapi kalau boleh saya nak belajar dulu poligami, kita belajar sama-sama. Dalam tempoh pembelajaran tu kita baru dapat menilai, kenal diri kita ni, adakah kita ni layak berpoligami. So secara jujurnya memang kalau ikut kepada kudrat kita sendiri, memang saya tak layak lah nak berpoligami ni. Sebab waktu tu dengan kedudukan kewangan dan sebagainya, dengan pengetahuan yang tak ada asas. Jadi dalam tempoh setahun lebih tu, waktu kita belajar tentang poligami tu, memang niat tu dah memang terkubur. Kita dah tak ada dah nak berpoligami. So just waktu tu kita just berkongsi, bergaul dengan orang-orang poligami je lah. Sampai satu masa tu ada ustaz cakap, dia pernah bagi tahu lah, dia kaunseling, dia cakap kalau kita nak poligami, jangan kita mencari, biar poligami tu yang datang kat kita. So dalam keadaan saya rasa saya tak nak poligami, di situlah Allah uji. Dan waktu tu berlakulah pengenalan dengan bakal isteri kedua, dan keadaan tu berlaku dengan keadaan yang pantas dan smooth. Maksudnya cabaran tu berlaku selepas kita berpoligami. Seperti segelintir wanita, Nurhayati Muhammad Saleh 37 tahun juga sukar menerima hubungan poligami, malah tersentak ketika suaminya menyatakan hasrat untuk berkahwin lagi. Baginya perasaan itu normal kerana tiada siapa mahu berkongsi kasih. Namun persepsinya berubah selepas diajak suami Musa Muhammad Amin 37 tahun untuk mendalami ilmu mengenai poligami. Pemahaman mengenai poligami itu juga menjadikan persepsi negatif yang ada dalam diri hilang, hingga Nurhayati terbuka hati untuk hidup bermadu. Menurut ibu 4 anak itu, dia pernah berikhtiar mencari jodoh buat suaminya dengan memuat naik hantaran di laman sosial. Nurhayati berkata hantarannya itu mendapat maklum balas daripada segelintir wanita, tetapi kebanyakannya hanya mahu berkenalan sahaja. Banyak dekatkan diri dengan Allah tu betul. Tiap malam tahajud, kita nangis lah waktu tu. Tanya dengan Allah, kenapa suami macam ni kan. Lepas tu kira macam satu hari tu adalah dia macam hati kita terbuka tau. Bila bangun pagi kita rasa macam suami macam nak kahwin lagi kan. Apa salahnya, kenapa mesti nak cemburu lebih-lebih. Macam tu lah, dia terbuka hati tu, saya nak cerita tapi memang rasa. Lepas tu banyak yang balas reply semua, cuma nak kenal-kenal je lah. Dia orang tanya macam, akak ni ada berapa orang anak, macam tu. Suami betul ke nak isteri kedua? Kata akak okey je. Dia kata, akak okey ke? Dia kata, akak okey. Kalau awak pun okey. Lepas tu start macam tu je. Sebab dia kata, taklah family nanti cakap apa kan. Kebanyakannya family lah yang dia orang tak takut. Lepas tu kita stop lah sekejap cari ni. Sebab suami kata, tak payahlah kita cari-cari dah kan. So dia kenal dengan yang jumpa ni pun sebab kawan, dia kenal kawan-kawan dah lama. Lepas tu kata, yang ni okey kot ni, dia cakap. So keluar pergi shopping tu, bawa semua anak sekali. Lepas tu makan tiap-tiap kali, makan malam ke. Menurut Nurhayati, dia langsung tidak sedih, malah teruja untuk hadir ke majlis perkahwinan suaminya dengan isteri kedua, Nurfaidatul Idaha Idris 23 tahun pada 26 Julai 2018. Sementara itu, madunya Nurfaidatul juga tidak pernah menyangka akan menjalani kehidupan rumah tangga poligami pada usia yang muda, namun menerima ketentuan takdir dengan reda. Jujurnya memang tak pernah terbayanglah nak berpoligami. Tapi bila dah kita memang tak ada kita macam ni kan, nak penang hati. So kakak madu ni kita layan dia macam kakak kita, sebab saya tak ada kakak. So bila ada kakak tu kita boleh kawan dengan dia, kita keluar.
kita masak sama, kita keluar. Mula-mula macam tu lah. Semua memang takkanlah semua boleh terima kan. Mula-mula macam tu lah. Tak ada yang lain ke kan. So sebelum tu dia orang tak jumpa lah lagi. So bila dah jumpa, dah bawa akak meradik semua dengan anak-anak semua. So dengan abang-abang semua jumpa dengan abang-abang. Masa bila dah borak, dah diorang pun dah nampak lah kan. So diorang pun okeylah, ikutlah. Janji korang hidup baik-baik. Macam tu. Jangan gaduh-gaduh. Macam tu je lah. Waktu proses untuk nak maklumkan kepada keluarga ni, kebanyakannya isteri pertama saya yang bersuara lah. So bila isteri pertama saya yang bersuara, jadi kebanyakan orang dia orang takkan bagi tindak balas. Sebab apa? Defend tu berlaku atas belah isteri pertama. So bila nampak kita berterus terang dan saya menyantuni isteri saya, so kat situ family terbuka lah, minda kat situ. Jadi okey, diorang faham lah niat sebenar. Bukan saya menganiaya ataupun menzalimi isteri saya ke apa, tak adalah. Dia kalau tanyalah, bukan saya sajalah kan. Kalau lah kalau pasangan-pasangan yang lain saya tak tahulah. Tapi kalau saya bila katalah kalau boleh ubah balik masa tu kan, mesti akan rasa cakap better seorang isteri je lah, macam tu. Tapi bila Allah dah takdirkan untuk kita pegang 2 orang isteri sebagai amanah, itu amanah kita kena buat. Sama juga kalau kita dah seorang isteri, kalau boleh patah masa aku nak bujang lah kan, aku relax, tak payah nak fikir pasal ni bila dah ada isteri, anak 2, 3, 6 orang kan, banyak penat balik kerja, fikir pasal kerja nak penuhi. So benda tu sama je. So bila kita fikir benda tu sebagai amanah, tanggungjawab, kita kena go through sampai akhir-akhir kita. Sebab kita akan dinilai mengikut apa yang kita usahakan, apa yang kita dipertanggungjawabkan. Orang yang suka padaku, orang yang benci diriku, ku tak peduli, inilah diriku yang cantik, yang panjang, yang paling juara. Rasakan pura dalam hatiku, rasa cinta ada untuk dirimu. Ku ingin semua yang ada, ingin ku lepas semua. Tell me I'm good enough. My feelings to tell. 이제는 왜또 나를 하지 왜 하지않은 운동가야 해. 거기라만 꿈을 방šan지. 그렇다고 길이고 빨리 말하니 나 한디 한디 마다모 말이니 쉰다